Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membentangkan kertas kerja saya hari ini. Sebelum saya menerangkan tajuk kertas kerja saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ahmad Syamil bin Atan dan bersama rakan dalam kajian kertas kerja saya adalah Dr. Nur Izzah Aida binti Zurrafa. Jadi tajuk kertas kerja yang saya akan bentangkan hari ini adalah bertajuk faktor-faktor ketidakpatuhan pengguna Muslim terhadap pemilihan makanan halal. Okey, baik. Jadi apa yang akan saya bentangkan adalah first kali saya akan menerangkan tentang isi kandungannya yang akan saya kenalkan daripada segi pengenalan, penyertaan masalah, analisis dapatan kajian dan kesimpulan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menerangkan pengenalan dalam kertas kerja ini. Dewasa kini, peranan sebagai seorang pengguna merupakan aspek yang paling penting dalam menentukan kejayaan sesebuah bisnes. Jadi kuasa pengguna atau dikenali sebagai consumerism dilihat dapat memajukan sesebuah industri halal selaras dengan laporan The State of the Global Islamic Economy 2022. Jadi perkara ini perlu dijadikan kebiasaan, iaitu peranan sebagai seorang pengguna perlulah dijadikan kebiasaan untuk apa? Untuk mencari dan memilih makanan yang halal supaya dapat membentuk akhlak dan kepribadian yang baik di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ini kerana makanan yang kita akan makan atau kita konsum akan menjadi darah daging yang mampu untuk mempengaruhi akhlak dan tingkah laku dalam kehidupan seharian kita. Jadi setiap hukum yang disyariatkan kepada semua manusia termasuk dengan kita akan mendatangkan kebaikan dan juga kita nak cakap kita nak menolak keburukan baik dalam agama Islam, kehidupan, warisan intelektual maupun kekayaan di dunia dan di akhirat. Okey, baik. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya akan masuk penyertaan masalah yang ingin dinyatakan dalam kertas kerja ini. Jadi antara isu tersebut adalah ataupun penyertaan masalah isu tersebut adalah penggunaan rice wine sebagai bahan masakan di dalam menu nasi ayam yang baru-baru ini terjadi yang paling hangat viral di dalam kalangan Muslim kita sendiri di premis Seri Petaling Kuala Lumpur yang dinyatakan dalam Harian Metro oleh Nur Hidayah 2023. Jadi penyataan masalah kedua adalah seterusnya terdapat premis yang tidak mempamerkan status logo halal yang jelas. Bahkan ada premis yang masih lagi belum memohon untuk mendapatkan kelulusan premis logo halal. Jadi menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sembilan, pada 11 September 2020, dua restoran dinilai Seremban telah dikenakan kompaun atas kesalahan mempamerkan dan menggunakan logo halal yang tidak sah. Seterusnya, yang ketiga adalah penularan berita palsu mengenai sumber makanan yang tidak halal, seperti isu Cadbury coklat yang didakwa mengandungi asid deoksiribonukleik DNA babi yang menimbulkan kekeliruan terhadap pengguna di Malaysia. Ini dikaji ataupun telah ditulis dalam tesis Muhammad Farid 2020. Jadi penyataan masalah yang saya nyatakan ini ada 3. Saya ulang lagi sekali sebagai sepintas lalu. Yang pertama adalah penggunaan rice wine sebagai bahan masakan di dalam menu nasi ayam. Seterusnya, premis tidak mempamerkan status logo halal. Dan yang ketiga adalah isu penularan berita palsu mengenai sumber makanan yang tidak halal seperti isu coklat Cadbury. Baik, jadi analisis dapatan kajian yang pertama. Kajian ini mendapati bahawa terdapat 3 faktor ketidakpatuhan pengguna Muslim terhadap pemilihan makanan halal, iaitu kenapa terjadinya masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah disebabkan faktor pengetahuan dan penghayatan agama bagi setiap pengguna Muslim itu sendiri. Jadi pengetahuan dan penghayatan agama merupakan faktor yang paling penting dan faktor yang paling mempengaruhi sikap pengguna dan tingkah laku dalam pemilihan makanan halal. Kerana ianya bergantung kepada sejauh manalah kepercayaan seseorang individu terhadap agamanya dan pengetahuan terhadap
sesuatu yang ingin diambil ataupun ingin dipilih sebagai makanan ataupun ingin dikonsumsi pada waktu tersebut. Jadi kat sini faktor pengetahuan dan penghayatan agama menjadi analisis dapatan kajian yang pertama. Analisis dapatan kajian yang kedua pula mendapati bahawa faktor sikap, iaitu sikap individu seseorang manusia itu turut mempengaruhi, menjadi faktor kepada pemilihan makanan halal dalam kalangan pengguna Muslim itu sendiri. Menurut Lada et al. 2009, sikap seseorang yang membentuk tingkah lakunya adalah berdasarkan kepercayaan yang dipegang. Jadi terdapat individu yang memilih makanan halal mengikut kepada kepercayaan yang dianggap benar. Jadi kalau ikutkan di sini kes seperti penggunaan rice wine di kedai tersebut. Jadi kalau kita faham, memang ramailah pengguna dalam kalangan Muslim itu sendiri yang pergi ke kedai tersebut di atas sikap kepercayaan lah yang telah diletak untuk makan di kedai tersebut. Jadi faktor yang ketiga ataupun analisis dapatan ketiga yang dilampirkan dalam kertas kerja ini adalah faktor penularan makanan trending. Nama lain faktor penularan makanan trending ini adalah salah satunya menjadi viral. Kita pasti selalu dengar ayat viral lah, makanan viral di TikTok ataupun sewaktu dengannya. Antara faktor isu ketidakpatuhan pengguna Muslim terhadap makanan halal juga adalah disebabkan penularan viral makanan trending ini tidak halal di media sosial. Jadi penggunaan laman media sosial yang semakin pesat seperti Facebook, Instagram, Twitter dan paling terkini adalah TikTok lah yang menjadikan dunia tanpa sepadan, termasuklah penularan makanan yang tidak halal. Menurut Muhammad Anwar 2020, masyarakat mengalami evolusi daripada cita rasa tempatan kepada antarabangsa dan lebih terbuka lah untuk mencuba makanan luar dari masa ke masa. Jadi terdapat pengguna yang sanggup beratur panjang ingin menikmati makanan yang tular di media sosial tanpa mengambil kira soal halal yang telah digariskan dalam Islam. Jadi ini menurut Muhammad Anwar 2020. Jadi kesimpulannya, bagi hasil kajian kertas kerja ini, hasil kajian mendapati bahawa isu berkaitan pematuhan halal adalah penggunaan rice wine sebagai bahan masakan dalam menu nasi ayam di premis Seri Petaling, Kuala Lumpur. Selain itu, isu premis yang tidak mempamerkan status logo halal yang jelas dan penularan berita palsu mengenai sumber makanan yang tidak halal membimbangkan masyarakat Muslim di Malaysia. Jadi faktor yang menyumbang kepada isu tersebut adalah disebabkan tahap pengetahuan agama dan tahap penghayatan agama yang rendah, sikap pengguna dalam memilih makanan dan penularan makanan trending di media sosial. Jadi itu sahaja kertas kerja yang ingin saya bentangkan. Jadi harap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat bersedia ataupun menambah ilmu tentang mengapa ketidakpatuhan terhadap pemilihan makanan halal berlaku dalam kalangan pengguna Muslim, dan kita ambil langkah yang sepatutnya lah supaya kita dapat mengatasi masalah tersebut, insya-Allah. Jadi itu sahaja perkongsian kertas kerja saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.